Untuk permulaan, saya akan menjelaskan tentang pengenalan relativisme. Definisi relativisme. Relativisme adalah aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua sudut pandangan yang sama berlaku, oleh itu semua kebenaran adalah relatif kepada setiap individu. Nama keluarga yang diberikan untuk relativisme membawa bentuk falsafah ini untuk mempertanyakan bidang lain yang lebih spesifik, seperti relativisme budaya, etika dan moral. Dari Kamus Bahasa Melayu, relativisme bermaksud faham bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak tetapi mungkin berbeza antara individu dan kebudayaan. Relativisme mempunyai banyak cabang yang membawa kepada pelbagai aspek, antaranya ialah relativisme budaya, iaitu aspek budaya seperti agama, bangsa dan bahasa dan tingkah laku harian, tetapi secara praktikalnya ia adalah mengenai tingkah laku apa yang boleh diterima oleh sesetengah individu. Aspek kedua ialah relativisme epistemik yang membawa maksud bagaimana kita sebagai individu ini mengetahui sesuatu yang boleh dibezakan dalam konteks dan budaya yang berbeza. Aspek ketiga pula adalah relativisme terhadap kebenaran, iaitu kebenaran adalah relatif dan ia adalah satu-satunya jenis relativisme yang sama-sama ditentang oleh beberapa individu yang berpegang dengan agama dan ilmu. Yang keempat pula adalah relativisme moral dan etika, iaitu mengatakan bahawa betul dan salah itu berkaitan dengan sistem kepercayaan atau budaya seseorang individu. Walaupun agak sukar untuk mentarifkan dengan tepat apakah yang dimasukkan dengan pasca moden, sebenarnya terdapat 6 maksud umum yang dikaitkan dengannya. Pertama, pasca moden dikaitkan dengan satu kategori atau aliran seni yang mula muncul dalam bentuk kritikan dan perdebatan mengenai terbatasnya ruang lingkup modernisme dalam arkitektur dan kemudiannya menjangkit kepada bidang seni tampak dan kesusasteraan. Aliran seni pasca moden ini dianggap sebagai kelahiran baru dari segi bentuk dan genre yang bercampur gaulkan pelbagai gaya daripada pelbagai budaya atau zaman. Kedua, pasca moden dikaitkan dengan penempatan satu era terdahulu, iaitu era moden yang telah menghasilkan serta mengiktiraf naratif aliran utama yang didakwa relevan pada tahap universal yang bermotifkan emansipasi manusia. Oleh itu, kelahiran pasca moden dianggap sebagai memulakan satu era baru yang meraihkan penemuan dan penemuan semula naratif lain serta kelainan masing-masing yang selama ini telah terpinggir. Ketiga, pasca moden dikaitkan dengan kelahiran falsafah baru, iaitu falsafah kontramodernisme yang bermula di Perancis dan dekad ketika golongan intelektual Perancis berhadapan dengan pelbagai kesan yang ditimbulkan oleh peperangan Algeria menentang kolonialisme Perancis yang dianggap begitu bertenaga mengemukakan tafsiran alternatif terhadap pelbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Keempat, pasca moden dikaitkan dengan kelahiran latte kapitalisme yang ditandai oleh kemunculan masyarakat pasca industri, kepesatan konsumerisme dan pertambahan kegiatan syarikat-syarikat multi dan transnasional. Kelima, pasca moden dikaitkan dengan fenomena globalisasi yang melahirkan desa global dan dunia tanpa sempadan. Proses globalisasi dikatakan telah dan sedang melahirkan pelbagai budaya global, warga global, imej global, berangan dan perkhidmatan global dan sebagainya. Globalisasi yang berlaku serentak dengan terjadinya revolusi terhadap teknologi maklumat dan komunikasi dikatakan telah sedang mengubah identiti bangsa, bahasa dan budaya, malah persepadan negara bangsa. Keenam, pasca moden dikaitkan dengan ungkapan selepas moden, iaitu satu proses logik yang berlaku setelah segala hasrat moderniti tercapai. Barangkali pengertian keenam ini tidak banyak menimbulkan kekeliruan berbanding dengan yang kelima di atas. Walaupun pengertian pasca moden ini begitu luas, wacana utama yang lazimnya ditekankan oleh kebanyakan pengkaji ialah mengenai sikap penolakan falsafah pasca moden terhadap naratif aliran utama. Kesan relativisme dalam budaya di Malaysia. Dari segi undang-undang, perlembagaan kita merangkum hak asasi di bawah tajuk kebebasan asasi. Walaupun ada beberapa perbezaan dari segi maksud dan istilah yang digunakan, iaitu kebebasan dan hak, secara dasarnya kita tidak boleh membuat kenyataan bahawa perlembagaan kita tidak menjamin hak asasi.
Implikasi kepada peruntukan berkaitan kebebasan asasi sebagaimana ada dalam perlembagaan ini menjadikan hak asasi perlu dijaga, dijamin dan dilaksana kepada setiap yang berhak mengikut kesesuaian perundangan negara. Manakala untuk budaya, relativisme budaya didasarkan pada hakikat bahawa tidak ada aturan dasar khusus untuk apa yang baik atau jahat. Oleh itu, apa-apa penghakiman mengenai apa yang benar atau salah bergantung kepada peraturan, budaya dan sistem kepercayaan masyarakat. Ini mewujudkan pemahaman bahawa terdapat banyak budaya di dunia dan setiap budaya mempunyai nilai, kepercayaan dan amalannya sendiri yang telah dikembangkan dari masa ke semasa dalam konteks tertentu, baik sejarah-sejarah, politik atau sosial, dan tidak ada budaya semestinya salah atau betul. Dunia moden secara luas memeluk konsep relativisme budaya dengan kata-kata seperti toleransi dan penerimaan menerima makna baru. Dalam sosiologi, konsep ini diamalkan untuk mengatasi masalah kecenderungan budaya yang telah melanda penyelidikan. Ini juga mempengaruhi sains sosial seperti antropologi. Seterusnya, kesan terhadap etika atau moral. Relativisme etika itu bahawa norma-norma yang berlaku selalu merujuk pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Bererti bahawa norma yang berlaku di suatu kelompok tertentu tidak berlaku di kelompok masyarakat yang lain. Contoh, orang-orang Kalatia yang memakan ayah mereka yang telah mati sebagai penghormatan. Namun bagi tanggapan kita terhadap hal tersebut adalah tidak bermoral. Sedangkan bagi orang Kalatia, membakar atau mengubur orang mati adalah perbuatan menakutkan dan tidak bermoral. Dari segi sejarah pula, kesan relativisme ini akan menyebabkan sejarah menjadi bertukar atau umpamanya sejarah baru yang tertulis. Seterusnya, sains. Metodologi sains anything goes bermaksud apa-apa sahaja boleh diterima. Tiada peraturan yang perlu diikut dalam apa jua perkara. Bermakna masyarakat boleh melakukan apa-apa jua sewenang-wenangnya tanpa mempedulikan peraturan dan boleh mengikut sesuka hati. Yang terakhir, falsafah mewujudkan anti-realisme. Kebenaran adalah subjektif, boleh mengakibatkan dekonstruksi dan masyarakat yang merasa unggul dan mengukur budaya orang lain berdasarkan budaya mereka. Relativisme membawa nuansa baru di dalam corak berfikir masyarakat Malaysia. Jika dahulu, masyarakat hanya perlu menerima sesuatu maklumat tanpa mempersoalkan dengan lebih mendalam tentang maklumat tersebut. Namun kini dengan pengaruh pasca moden, masyarakat mula mempersoalkan tentang maklumat yang diterima dengan mendalam sehingga sekecil-kecil sudut. Ini bersesuaian dengan ciri skeptik di dalam relativisme itu sendiri. Walaupun pengaruh ini sepatutnya dilihat daripada sudut yang positif, namun begitu sisi gelap relativisme ini tidak dapat dinafikan. Idea pasca moden telah menyerap ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam dalam keadaan yang halus dan tersusun. Ideologi ini telah dilihat mempengaruhi corak pemikiran wanita di negara kita sehingga menyebabkan bangkitnya gerakan feminisme. Gerakan ini telah menuntut hak persamaan jantina di antara lelaki dan perempuan, dan gerakan ini didukung oleh wanita kelas atasan dan wanita elit yang berpendidikan tinggi. Isu-isu utama yang menjadi persoalan dan tumpuan utama mereka adalah isu keadilan sosial, kesaksamaan, hak kemanusiaan dan liberalisasi wanita yang merupakan isu utama di dalam pergerakan mereka. Rentetan dari itu, institusi kekeluargaan menjadi semakin rapuh apabila wanita dan fungsi mereka di dalam rumah tangga semakin kabur. Wanita-wanita juga diasak dengan dogma bahawa mereka yang tinggal di rumah dan menguruskan rumah tangga adalah wanita yang tinggal di dalam dunia kolot.
Apabila wanita tidak lagi mempertahankan peranan sebagai ibu rumah tangga, anak-anak menjadi mangsa dan terjebak di dalam gejala sosial tanpa ada batasan agama dan akhlak. Profesor Dr. Muhammad Kamal telah menyebut mengenai satu contoh tentang gerakan masyarakat liberal barat yang cuba untuk menjayakan konsep keluarga yang tidak lagi terdiri daripada lelaki dan perempuan, suami, isteri dan anak-anak. Sebaliknya, keluarga terdiri daripada lelaki-lelaki dan anak-anak maupun perempuan dan perempuan serta anak-anak. Ini dikaitkan dengan golongan LGBT. Fahaman ini telah pun menular sehingga ke Malaysia apabila satu perhimpunan diadakan oleh golongan ini pada 9 Mac 2019 yang menuntut kesamarataan hak mereka di dalam masyarakat. Walaupun sedar gaya hidup lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT tidak sesuai dengan budaya masyarakat di negara ini, masih ada penyokong golongan itu mahukan budaya songsang diiktiraf. Dalam satu himpunan dan perarakan yang diadakan sekitar Kuala Lumpur, penyokong LGBT didakar melaungkan slogan seperti Hidup LGBT dan mengibarkan bendera pelangi yang menandakan sokongan mereka terhadap golongan itu. Walaupun perarakan itu bertujuan untuk meraihkan Hari Wanita Sedunia yang disambut pada Jumaat, kelibat penyokong LGBT dilihat mencemarkan perarakan tersebut. Menurut sinar harian, kira-kira 1,000 orang hadir dalam perhimpunan yang bermula dari pusat beli belah Sogo hingga ke Masjid Jamik. Selain slogan pro-LGBT, peserta turut melaungkan desakan supaya menghentikan perkahwinan kanak-kanak serta menuntut penghapusan diskriminasi jantina, menamatkan keganasan terhadap wanita dan memperkukuh hak wanita. Oleh yang demikian, dapat dilihat dengan jelas bahawa ideologi relativisme telah menyebabkan ketidakstabilan pada masyarakat di Malaysia pada hari ini kerana masyarakat tidak lagi berpegang kepada kebenaran yang mutlak. Yang bagi imam tanya. Imam mana? Imam. Iya, imam kita dah mandikan bukan jenazah lah. Bakar jenazah. Nilai moral menurut relativism tidak lebih sekadar adat kebiasaan sesuatu komuniti semata-mata. Oleh itu, spektrum benar salah yang tidak jelas terkabur secara mutlaknya membenarkan berleluasanya kewenangan oleh manusia untuk melakukan apa yang dirasakannya benar dan lahirnya bangsa yang mudah tunduk kepada keuntungan individu hingga memusnahkan keluarga, negara dan agama. Masalah yang dicetuskan oleh era pasca modernisme tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang singkat. Namun, usaha ke arah menanganinya perlu dipupuk dari awal. Kerajaan dan masyarakat perlu mewujudkan budaya cintakan ilmu di lapisan peringkat umur kanak-kanak dan remaja. Pendidikan merupakan tolok ukur bagi suatu bangsa dalam menentukan kemajuan sebuah negara. Siapa pun yang sudah memperoleh manfaat dari ilmunya akan merasa sesuatu kebahagiaan, justru membentuk kepribadian akhlaknya. Kerja-kerja dakwah juga harus dilakukan berterusan supaya kesedaran individu dalam menuntut ilmu dapat diutamakan. Penyampaian cara berdakwah perlu ada peningkatannya agar masyarakat sentiasa tertarik dan tidak jemu. Dalam hal ini, apa yang penting ialah setiap individu sedar akan peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi menangani cabaran relativisme pasca moden dalam budaya di Malaysia. Tambahan lagi, Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya dan mangsa. Memetik kata Hamka, kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.